Dewan Pendidikan Seksyen Rujukan dan Akses Arsip Negara Malaysia. Tanggungjawab utama seksyen ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan, rujukan dan akses bahan arsip kepada penyelidik dan pengguna bahan arsip. Siapakah yang boleh merujuk bahan arsip? Hanya mereka yang telah berdaftar sebagai penyelidik berdaftar Arsip Negara Malaysia. Bagaimanakah untuk mendaftar sebagai penyelidik Arsip Negara Malaysia? Saya akan menunjukkan cara-cara pendaftaran penyelidik. Pertama, typekan ofa.arkip.gov.my. Berikut adalah paparan hadapan aplikasi OFA. Kemudian, klik di ruangan pendaftaran baru OFA. Anda perlu mengisi semua medan. Masukkan alamat email, butiran peribadi, pekerjaan dan tujuan penyelidikan. Pastikan alamat email yang betul dan jangan masukkan email Hotmail atau email berkelompok. Anda akan menerima email notifikasi melalui email noreply@arkip.gov.my. Dalam email tersebut, anda akan diberikan nombor penyelidik. Apa yang perlu anda buat ketika menerima email tersebut ialah hanya diklik di pautan yang berwarna biru untuk mengaktifkan pendaftaran anda. Tahniah, anda telah berjaya menjadi penyelidik berdaftar dan anda boleh mengakses bahan arsip. Carian bahan di Dewan Penyelidikan Arsip Negara Malaysia adalah menggunakan sistem kompas. Terdapat 3 kaedah untuk membuat carian dalam sistem tersebut. Pertama, menggunakan nombor penerimaan. Nombor penerimaan biasa digunakan untuk penyelidik yang telah membuat carian sebelum ini ataupun pernah membuat carian di dalam sistem online Finding Aid. Yang kedua adalah menggunakan teks carian. Kaedah ini selalu digunakan untuk mereka yang pertama kali membuat penyelidikan. Yang ketiga adalah menggunakan sumber. Mereka boleh melihat pelbagai sumber di dalam sistem kompas yang terdiri daripada agensi kerajaan, swasta dan tokoh persendirian. Langkah pertama, masukkan nombor kad pengenalan, nombor tempat duduk dan teruskan operasi. Masukkan tag carian, contohnya Merdeka. Klik semua jenis bahan dan klik cari. Pilih jenis bahan yang dikehendaki. Klik pada tajuk bahan dan klik pinjam bahan. Selamat datang ke Seksyen Repository Arsip Negara Malaysia. Repository ataupun gedung adalah merupakan ruang simpanan bahan arsip ataupun khazanah warisan negara. Peranan utama repository adalah untuk memastikan khazanah warisan negara ini terus kekal selamat dan terpelihara supaya dapat digunakan sama ada untuk tujuan penyelidikan, perundangan maupun rujukan. Secara keseluruhannya, Arsip Negara mempunyai 15 repository dengan 6 repository di Ibu Pejabat dan 9 lagi berada di negeri-negeri seluruh Malaysia. Arsip Negara menyimpan lebih 5 juta bahan arsip yang terdiri daripada fail, terbitan, gambar, slide kaca, perjanjian, surat persendirian dan lain-lain yang tersimpan dengan selamatnya di repository Arsip Negara Malaysia. Jom kita lihat dengan lebih dekat kaedah penyimpanan khazanah warisan negara ini. Gedung repository merupakan kawasan larangan kerana di sini warisan dan khazanah negara berharga disimpan dan tiada galang gantinya. Bahan arsip disimpan dan disusun mengikut prinsip provenance, respect response dan original order. Susunan dan kandungan
bahan arkib tidak boleh diubah sama sekali. Hal ini merupakan salah satu etika dan prinsip sebagai seorang pegawai arkib. Terdapat lebih 41 koleksi bahan arkib yang boleh diakses oleh penyelidik. Di antara bahan-bahan unik yang terdapat dalam koleksi Arkib Negara Malaysia ialah Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan yang merupakan salah satu aset warisan yang telah diiktiraf pada 24 Ogos tahun 2011. Ini merupakan baptism record yang merupakan salah satu rekod terawal dalam koleksi Arkib Negara Malaysia yang bertarikh 1642 sehingga 1688. Terdapat juga koleksi arkib diraja dalam simpanan Arkib Negara Malaysia untuk diakses oleh penyelidik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Zubaidah Wan Harum merupakan Ketua Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi Arkib Negara Malaysia. Seksyen ini mempunyai 3 unit utama iaitu pemeliharaan dan makmal ataupun dikenali sebagai unit awit dan jilid. Yang kedua, reprografi dan ketiga unit tindakan bencana. Okey. Ya, seksyen ini bertanggungjawab ya untuk menjalankan pemeliharaan dan pemuliharaan bahan arkib ataupun dokumen-dokumen kerajaan. Pemeliharaan dilaksanakan terhadap bahan-bahan arkib yang berasaskan kertas sahaja yang telah rosak, uzur, rapuh ataupun dah koyak. Ya, tujuan baik pulih ini dibuat supaya bahan-bahan ini terus kekal lama bertahan dan boleh disimpan, terus dipelihara dan boleh dirujuk untuk generasi akan datang. Ini merupakan ruang utama di mana kerja-kerja baik pulih dibuat, iaitu di antaranya pembaikan perkapsulan, pembaikan tisu, pembaikan tradisional dan juga minor repair atau pembaikan kecil. Okey, dan di sini juga terdapat beberapa aktiviti jilidan ataupun jahitan yang dihasilkan seperti side stitching, sewing on tapes dan juga overcasting stitching. Selamat datang ke Mamal Pendigitalan Seksyen Arkib Digital. Peranan Seksyen Arkib Digital ialah untuk melaksanakan pendigitalan bahan dan untuk melaksanakan pemeliharaan imej digital secara aktif dan berterusan. Tujuan utama pendigitalan dilaksanakan adalah untuk memulihkan capaian kepada bahan-bahan arkib secara atas talian dan juga sebagai salah satu strategi pemeliharaan rekod negara.
Salam sejahtera dan salam arkib intipati kepada masa. Saya Roslin Mapung Sabai, Ketua Seksyen Arkib Pandang Dengar, Arkib Negara Malaysia. Sekarang saya berada di level 2 bangunan PPAV atau Pusat Pendokumentasian dan Pemeliharaan Audiovisual Arkib Negara Malaysia di Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Seksyen Arkib Pandang Dengar bertanggungjawab memperolehi, menyimpan dan memelihara bahan audiovisual negara. Apakah itu bahan audiovisual? Bahan audiovisual adalah terdiri daripada gambar pegun, imej bergerak, bunyi yang dirakamkan dalam pelbagai medium seperti pita rakaman, cakera, filem dan sebagainya. Termasuklah bahan sokongan seperti skrip, gambar, poster, bahan promosi, manuskrip, artifak dan kostum. Menariknya, Arkib Negara mempunyai Dewan Pameran Audiovisual yang mempamerkan pelbagai jenis bahan AV. Juga peralatan-peralatan rakaman sama ada peralatan video, peralatan gambar, kebanyakannya yang dipamerkan di sini adalah peralatan yang pernah digunakan suatu ketika dahulu. Jom ikut saya. Antara bahan menarik yang kita pamerkan di Dewan Pameran Audiovisual adalah alat untuk memainkan piring hitam. Yang ada bersama kita yang boleh ni adalah pemain gramofon ataupun dikenali sebagai gramofon player. Dan juga Arkib Negara banyak menyimpan koleksi-koleksi seperti salah satunya adalah abadi dalam sanjungan P. Ramlee. Saya berada di suatu sudut alat muzik ini. Tahukah anda nama alat ini? Atau pernahkah anda melihatnya sebelum ini? Ini ialah peralatan yang memainkan muzik yang dikenali sebagai jukebox, yang boleh memainkan muzik, dan peralatan ini popular sekitar tahun 1970-an dan 80-an. Namun begitu, mesin jukebox seperti ini telah ada dan wujud sejak tahun 1950-an lagi. Biasanya pada zaman dahulu ia diletakkan di tempat umum, contoh di kedai makan, di restoran, shopping mall dan juga di stesen bas dan tempat awam. Di era ini kita boleh memuat lagu atau muzik ke dalam peranti muzik dan boleh mendengar menggunakan cakera padat menerusi pemain muzik di komputer riba. Tetapi pada masa dahulu, mesin jukebox inilah digunakan untuk mendengar muzik dan lagu. Bagaimanakah cara untuk memainkan dan menggunakannya? Anda hanya perlu memasukkan duit shilling ke tempat yang telah disediakan. Mesin jukebox ini ada pelbagai jenis, ada yang menggunakan shilling 20 sen atau ada juga menggunakan 50 sen. Tetapi yang dipamerkan di Dewan Pameran Audiovisual ini menggunakan duit shilling 20 sen. Duit shilling ini akan dimasukkan ke sini. Dan dia akan memberi kita pilihan dan kita akan menekan nombor yang ada di sini mengikut lagu yang kita nak pilih. Ya. Dan saya ambil contoh kalau lagu yang ada di sini adalah Any Dreams Will Do dan kita akan memilih mengikut nombor yang telah ditetapkan. Contohnya 1423.